Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan kita, sahabat kita. Jadi bersama-sama kita Abby di Sarawak. Moga Allah Ta'ala pelihara dan selamat di sana. Jadi kita hari ini insyaAllah membincangkan salah satu daripada lafaz yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan di awal surah Tabarak ni, iaitu lafaz Al-Mulku. Maknanya semalam kita dah bincangkan lafaz Al-Mulku tadi. Sekiranya digabungkan dengan lafaz Biyadihi, maka dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diistilahkan sebagai Malikul Mulki, pemilik bagi Al-Mulk, kerajaan tersebut. Dan dia salah satu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diistilahkan sebagai Al-A'zam, yang kita boleh gunakanlah untuk berdoa, beramal, memohon keampunan, paling penting sekali lah. Jadi hari ini kita nak sambung beberapa perincian lafaz Al-Mulku di dalam Al-Quran. Jadi sekiranya kita sempatlah untuk buka sekarang, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam surah An-Nisa, ayat 54, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Jadi lafaz di dalam surah Tabarak tu, dia lafaz mulkun, dia didahului dengan alif lam. Maksudnya dia tadi disertakan dengan lafaz alif lam. Al-mulku tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi lafaz al-mulku apabila dia disertakan dengan alif lam, maka dia merujuk kepada makna yang telah difahami di sisi pendengar. Kan, makna yang telah difahami di sisi orang yang membacanya. Jadi apabila kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku, apakah makna kerajaan ataupun makna hak milik yang kita nak hadirkan di dalam diri kita? Maka perincian tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakanlah di dalam surah An-Nisa tadi, ayat 54. Jadi Al-Mulku, kerajaan yang dimaklumi. Jadi apakah maksud yang dimaklumi tadi? Jadi yang dinyatakan di sini ialah wa atainahum mulkan 'azima. Jadi kami kurniakan kepada mereka, maksudnya Allah telah nyatakan dalam surah An-Nisa tadi, mulkan 'aziman, maknanya kerajaan yang amat besar, kerajaan yang amat agung. Jadi sekarang ni kita dah lebih jelas lah makna al-mulku. Yang kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku, diperincikan di dalam surah An-Nisa dengan lafaz mulkun 'azimun. Jadi kalau kita ulang balik ayat tadi, seolah-olah kita baca tabarakalladzi biyadihi mulkun 'azimun. Amat banyaklah kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladzi biyadihi, yang berada di tangannya, mulkun 'azimun, kerajaan yang amat besar, ataupun hak milik yang amat besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan mulkun 'azim tadi di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa. Jadi kita bacalah beberapa tafsiran ulama tentang mulkun 'azim, yang apabila kita ulang di dalam surah Tabarak tadi, dia bertukar menjadi al-mulku. Sebab perkara yang dah disebut, perkara yang dah dimaklumi, apabila kita ulang pada kali kedua di dalam bahasa Arab, kita hanya perlu meletakkan alif lam saja. Kan, apabila kita dah meletakkan alif lam, maknanya dia merujuk kepada al-mulkul ma'hul, kerajaan yang telah dimaklumi, sesuatu hak milik yang telah dimaklumi. Jadi untuk kita tadi memperincikan lafaz al-mulku tadi, ulama radhiyallahu anhum, apabila mereka nak menyatakan atau nak mentafsirkan lafaz al-mulkul azim, jadi dia kata di situ ada arba'atu aqawil, ada terdapat 4 pendapat.
dalam nak memperincikan makna al-mulkul azim, kerajaan yang amat besar tadi. Jadi pendapat pertama ialah annahu mulku Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas. Jadi salah satu pendapat pertama yang nak kita faham kerajaan yang amat agung tadi tu ialah seperti kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada salah seorang nabi dan rasulnya, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lepas kedua pendapat tentang al-mulkul azim ialah an-nubuwah, iaitu kenabian. Maknanya salah satu yang kita nak faham, maknanya tabarakalladzi biyadihil mulku, maksudnya pemerintahan seluruh dunia. Itu makna pertama, sebagaimana pemerintahan dunia tadi yang Allah Ta'ala pernah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang kedua, pendapat yang kedua ialah pendapat daripada Imam Mujahid. Dia berkata al-mulku ialah an-nubuwah, maknanya kenabian yang dikurniakan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim dan zuriatnya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pendapat yang ketiga, mulkun azim tadi ialah ma uyyidu bihi minal malaikati wal junud. Maknanya perkara yang Allah Ta'ala bantu mereka, iaitu dengan membantu mereka, maksudnya Allah Ta'ala bantu Nabi-Nabi dan Rasul. Maksudnya Allah Ta'ala membantu ala Ibrahim, maksudnya ahli keluarga Nabi Ibrahim, zuriat Nabi Ibrahim, dengan malaikat-malaikat dan tentera-tentera yang amat luas. Dan itu salah satu lagi makna kerajaan yang agung. Maksudnya pertama, dia merujuk kepada hak milik yang amat luas. Kedua, dia merujuk kepada ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia merujuk kepada pengikut ataupun pembantu yang amat luas, yang amat ramai lah, iaitu malaikat-malaikat dan tentera-tentera. Lepas itu yang keempat, salah satu lagi makna mulkun azim, ini dinyatakan dalam tafsir lah. Maksudnya ma abahahullahu li Daud wa Sulaiman minan nisa, perkara yang Allah Ta'ala haruskan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman minan nisa'i min ghairi adadin, daripada isteri-isteri tanpa bilangan. Maknanya salah satu sebab ayat ni diturunkan, ayat yang surah An-Nisa ayat 54 ni, ialah satu riwayat mengatakan bahawa maksudnya golongan Yahudi, dia berkata, kan maksudnya sebagaimana Ibn Atiyah dia berkata, daripada golongan Yahudi berkata kepada orang Islam, taz'umuna anna Muhammadan utiyad din fi tawadu'in wa indahu tis'un niswah. Dia kata, adakah mereka tadi menghina orang Islam? Dia kata, kamu menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan dengan agama, maksudnya membawa satu agama dalam keadaan tawaduk, merendah diri. Padahal di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 9 orang isteri. Jadi Yahudi berkata, ayyu mulkin a'zamu min haza, maksudnya apakah hak kerajaan, maksudnya hak milik yang lebih besar lagi daripada ini. Maksudnya mereka tadi seolah-olah mengatakan Nabi Muhammad SAW melebihkan pada hak milik yang zahir daripada dunia tadi. Maka apabila Yahudi ingin mengkritik Nabi Muhammad SAW daripada sudut isterinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 54 daripada surah An-Nisa ni. Maksudnya Allah Ta'ala kata, wa atainahum mulkan aziman, aku berikan kepada zuriat Nabi Ibrahim mulkan aziman, kurniaan yang amat agung. Jadi kurniaan yang amat agung tadi untuk menjawab tuduhan Yahudi yang menghina orang Islam dengan sebab Nabi SAW mempunyai isteri yang lebih dari itu. Maka Allah, dari pendapat yang keempat, dia kata yang dimaksudkan dengan mulkun azim tadi ialah perkara yang Allah Ta'ala benarkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman minan nisa, daripada isteri-isteri, min ghairi adadin, tanpa bilangan yang terhad. Hatta nakaha Dawudu tis'an wa tis'ina muratan, sehingga Nabi Daud alaihissalam kan dia menikah dengan 99 isteri. Wa nakaha Sulaimanu mi'ata muratin, dan Nabi Sulaiman bernikah dengan 100 orang perempuan. Wa hadha qaulus Suddi, ini pendapat yang dinyatakan oleh Imam Suddi. Dan apabila
Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut dan diberitahu kepada mereka, maksudnya Nabi-Nabi dari kalangan kamu sendiri, dari kalangan Bani Israel, maksudnya dikurniakan dengan kerajaan yang amat luas dan dikurniakan dengan isteri kan, yang amat ramai, maka kenapa kamu nak memperkecilkan ataupun nak mengkritik Nabi Muhammad SAW yang isterinya hanya 9 orang saja, nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi di zaman dahulu. Wa'utiyat Sulaiman mulkan aziman, dan diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagaimana kita maklum kerajaan yang amat besar, maksudnya ditundukkan kepada jin, manusia, syaitan dan wasukhirat lahur riyah, dan ditundukkan juga kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ar-riyah, angin. Jadi daripada beberapa pendapat tadi, jadi kita dapat memahami lafaz Al-Mulku tadi yang kita baca di awal surah Tabarak. Maksudnya pertama, dia merujuk kepada pemerintahan yang luas sebagaimana dikurniakan kepada Nabi Sulaiman. Pemerintahan. Yang kedua, dia merujuk kepada pengikut dan pembantu daripada kalangan malaikat, kan, daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia. Lepas tu yang ketiga, lafaz Al-Mulku tadi tu, dia merujuk kepada isteri-isteri yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Maknanya salah satu kurniaan Allah ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung ialah al-mar'atus salihah, isteri-isteri yang salihah. Jadi maksudnya kita sebagai manusia, kita maklum kan, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia tadi saling memerlukan antara lelaki dan perempuan. Jadi Allah Ta'ala mencipta perempuan tadi untuk membantu, berkhidmat kepada suaminya, dan maksudnya menggembirakan suaminya. Jadi salah satu hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling agung ialah al-mar'atus salihah, ialah isteri yang amat soleh. Maksudnya sehingga kan Sayyidina Ali kan radhiyallahu karramallahu wajhahu, apabila kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah dari itu, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Dan Sayyidina Ali kata hasanah di dunia tadi ialah al-mar'atus salihah, maknanya isteri-isteri yang salihah. Jadi apabila kita baca tabarakallazi biyadihil mulk, maksudnya kita kena hadirkanlah makna al-mulku tadi. Maksudnya pertama bermakna pemerintahan yang luas seperti yang dikurniakan kepada Nabi Sulaiman, seperti yang dikurniakan kepada Zulqarnain. Lepas tu al-mulku tu juga dia merujuk kepada pengikut, kan, maksudnya pengikut, pembantu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin ataupun daripada kalangan malaikat. Jadi kesemua tu berada di biyadihi, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang jangan kita lupakan, al-mulku tu juga dia merujuk kepada pembantu yang khusus dengan kita, iaitu isteri-isteri yang memudahkan urusan suami ni. Maksud kita maklum suami dia tadi dituntut sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada tugasan di luar rumah, dia ada tugasan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tugasan berjihad, berperang dan seumpamanya. Maka isterilah yang menjadi sebaik-baik pembantu. Maka salah satu daripada makna al-mulku tadi, al-mulkul azim, ialah isteri ataupun pembantu kepada seseorang lelaki. Jadi itu makna al-mulkul azim. Itu soalan pertama lah yang kita nak bincangkan. Apakah makna al-mulkul azim, kerajaan yang amat agung tadi? Moga-moga kita ambil dulu 3 makna tadi. Lepas tu persoalan yang kedua, bagaimana nak mendapat tadi tu? Setelah kita tahu al-mulku tadi dia amat luas, dia merujuk kepada hak milik, dia merujuk kepada pembantu, pengikut, dan dia merujuk kepada isteri solehah. Jadi soalannya, kaifal husulu alaihi? Bagaimanakah cara kita nak mendapat al-mulkul azim tadi? Maksudnya kerajaan yang amat agung tadi lah. Maksudnya kurniaan mulku di dunia ni yang amat agung tadi, bagaimanakah cara untuk kita mendapatnya? Maka apabila kita membaca tabarakallazi biyadihil mulk, maka kita fahamlah tak ada cara untuk mendapatkan kurniaan tersebut melainkan dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam setengah tafsir dia bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kerajaan yang agung kepada Nabi Sulaiman, perkara-perkara yang tidak boleh dicapai dengan kecerdikan manusia, kan, dengan kehebatan manusia. Maknanya macam ni. Maksudnya sekarang ni kita punya kehebatan sehebat mana sekalipun, kan, teknologi yang ada pada hari ni
kita tak boleh memindahkan rumah kita daripada satu kawasan kepada satu kawasan yang lain sekelip mata. Rumah kita tadi kalau kita nak pindah 10 kilometer sekalipun, kita terpaksa cabut semua dindingnya, bubuh di atas lori, yang lepas tu bawa ke satu tempat yang lain, barulah kita boleh memindahkannya. Tapi apabila kita melihat Allah Ta'ala mengurniakan Al-Mulkul Azim kepada Nabi Sulaiman AS, maka dia boleh memindahkan istana Ratu Balqis daripada satu kawasan kepada kawasan yang jauh. Lepas tu termasuk juga dinyatakan di sini. Maksudnya sehebat mana juga. Contohnya lah maksud kalau sahabat-sahabat kita yang biasa menyelam di laut tadi kan. Sebagai sahabat Fatah dia tahu lah maksudnya nak menyelam di laut. Kan, jadi sekarang ni sehebat mana pun peralatan menyelam kita. Kita mungkin tak tahu berapa meter yang kita boleh turun ke dalam. Tapi apabila Allah Ta'ala menundukkan Al-Jin dan kepada Nabi Sulaiman AS, maka jin tadi boleh pergi ke mana dasar laut yang dikehendaki untuk mencari apa saja benda-benda yang bernilai seperti mutiara dan apa saja yang berada di dalam laut tadi. Dan begitu juga salah satu lagi contohnya apabila Allah Subhanahu macam sekarang ni kita nak menyiasat sesuatu kawasan ataupun kita nak memantau sesuatu kawasan, kita terpaksalah naik helikopter, pergi berjalan kan, nanti helikopter tu habis minyak kena patah balik kan, ataupun kita buat ciptalah hari ni manusia cipta kapal terbang kan tanpa pemandu. Jadi kapal terbang tu terbanglah sendiri, tengok kan, mengawasi kawasan di bawahnya, mengintip ataupun sebagainya. Tapi kalau kita lihat kepada Nabi Sulaiman AS, untuk dia tadi mengawal seluruh dunia, dia tadi hanya menghantar burung-burung sahaja. Yang maksudnya burung tadi terbang dan burung dia tak ada masalah. Habis minyak kan, burung dia tak ada masalah. Seperti mana yang ada pada kita sekarang ni, enjin rosak atau sebagainya. Dan burung tadi ada berjuta kan yang dihantarkan kepada seluruh dunia, dan burung tadi datang membawa perkhabaran yang tepat kan. Maksudnya burung tadi yang buat kajian, dia tengok, dia boleh buat kajian. Maksudnya burung hud-hud tadi dia boleh tengok, oh ini ada seorang ratu yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh analisa, lepas tu dia balik, dia terus datang kepada Nabi Sulaiman AS. Jadi maknanya nak bagi tahu Al-Mulkul Azim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dicapai dengan kecerdikan manusia. Maksud itulah yang kita baca tadi, Tabarakallazi biyadihi tu. Maksudnya Al-Mulku, maksud pentadbiran dunia yang agung ni, biyadihi, berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya macam mana sekali kita usaha kan, macam mana sekali kita reka sekalipun, tak dapat juga nak menandingi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya kita rasa hari ni kita dah amat hebat kan, maksudnya kita boleh naik kapal terbang kan, naik kapal terbang, oh kita rasa kita boleh sampai ke Mekah dalam masa 8 jam ataupun 9 jam. Jadi kita bandingkan dengan zaman dulu, oh zaman dulu nak pergi Mekah 6 bulan kan, 3 bulan naik kapal. Jadi kita rasa kita dah ada kelebihan daripada orang zaman dulu. Tetapi kita tak mengetahui bahawa Nabi SAW melintas daripada Baitul Haram kepada Baitul Maqdis ke langit sekelip mata. Kan, dan sampai hari ni pun kan ulama-ulama wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melintas daripada satu kawasan kepada satu kawasan, kesemuanya dengan masa sesaat ataupun 2-3 saat saja. Jadi itulah yang kita nak faham daripada lafaz biyadihil mulku tadi. Maksud sekiranya kita nakkan Al-Mulkul Azim tadi, bukan kita nak lah, maksudnya kalau kita faham, kalau kurniaan Allah terhadap Mulkul Azim tadi kepada manusia, itulah sebenarnya kurniaan yang paling agung. Jadi setengah orang dia berusaha bersungguh-sungguh kan, mencipta ataupun membina rumah yang amat besar kan, ataupun berperang ataupun berusaha mendapatkan kerajaan yang besar kan, pemerintahan yang lebih luas, macam-macam lah yang diusaha untuk menzahirkan hartanya ataupun kerajaannya, kekuasaannya ataupun keagungannya dengan usaha dia sendiri. Tapi ketahuilah bahawa sebanyak mana usaha manusia pun, tetap apabila kita baca dalam surah Tabarak, Allazi biyadihil mulku, maksudnya al-mulku yang sebenar, al-mulku yang azim tadi tu, berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ialah kurniaan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi sekiranya kita ada sedikit daripada al-mulku tadi tu, maksud kita ada harta sedikit kan, maksud kita ada pengikut sedikit kan, betul, kita ada tanah sedikit kan, diwarisi ataupun kita beli, maksud janganlah kita tadi sombong kepada manusia yang lain kan, maksud janganlah kita rasa diri kita lebih hebat kan daripada manusia yang lain, kerana apabila Allah sendiri yang memberi kepada seseorang, kepada kekasihnya, maka ketahuilah pemberian tersebut tak terjangkau oleh akal kita.
Jadi itu perkara kedua lah yang kita nak bincangkan. Maksudnya lafaz al-mulku tadi dia merujuk kepada kurniaan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu keduanya, bagaimana cara kita nak mendapatkan apa dia? Kerajaan ataupun kurniaan yang amat agung tadi ialah semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita tadi tertipu dengan penzahiran yang Allah Taala ciptakan sekarang ni. Jadi kita menganggap kan, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita tengok orang-orang yang fakir miskin kan, ataupun kita tengok orang-orang yang di negara susah kan, ataupun kita anggap mereka tadi berada di dalam kesempitan. Tapi kita tak tahu sekiranya Allah Taala kurniakan kepada dia al-mulku tadi yang berada biadihi tadi, maka mereka sebenarnya lebih gembira daripada orang yang hidup di dalam teknologi seperti kita ni. Dan seterusnya persoalan ketiga, apakah yang lebih besar? Yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman tadi tu. Maksud Nabi Sulaiman dia dah memerintah satu dunia. Jadi persoalannya, ada tak benda lain yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman tersebut? Maka ini satu riwayat lah daripada Sulaiman bin Daud. Maksudnya daripada Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Ni satu ketika dia berjalan. Dia dengan dia punya rombongan kenderaan ni lah. Maksudnya burung mengelilingi ni. Kan binatang-binatang semua berjalan bersama-samanya. Jin dan manusia semua binatang ada di belah kanan dan di sebelah kirinya. Jadi sedang dia berjalan dengan rombongan ni yang amat besar dan agung tadi tu. Tiba-tiba dia melintas di sebelah rumah ibadat daripada, maksudnya tempat ibadat salah seorang daripada ahli ibadat Bani Israel. Maka dia berkata, maka orang yang sedang beribadat tadi itu dia kata, ya bena Daud, wahai anak kepada Nabi Daud Sulaiman, laqad atakallahu mulkan azima. Maksudnya dia kata kepada Nabi Sulaiman, wahai anak kepada Nabi Daud, Allah telah memberikan kepada kamu mulkan aziman. Maksudnya kamu boleh berjalan dengan segala makhluk mengiringi kamu, menjaga kamu tadi, mentaati kamu. Jadi fasami'a dzalika Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mendengar perkataan daripada ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Jadi kita tengok apakah jawapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman menjawab, la tasbihatun fi sahifati mu'min khairun mimma u'tiya ibn Daud. Sesungguhnya tasbih satu saja, subhanallah, dan lafaz subhanallah dari itu, fi sahifati mu'min, yang sekiranya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ditulis di dalam kitab amalan satu orang yang beriman, khairun, lebih baik, mimma u'tiya ibn Daud, lebih baik daripada apa yang Allah Taala kurniakan kepada aku ni, maksudnya aku yang sebagai anak Nabi Daud ni. Sebab apa dia kata macam tu? Fa inna ma u'tiya ibn Daud yazhab. Sesungguhnya ni, segala dunia ni, walaupun kita memiliki dunia sekalipun, kita maklum dunia ni akan binasa dan kita akan berpindah kepada alam akhirat. Jadi Nabi Sulaiman kata, semua yang aku kurniakan di dunia ni, yazhabu, dia akan hilang binasa. Wa tasbihatu tabqa. Tetapi tasbih tadi dia akan berkekalan. Maka inilah satu panduan kepada kita kan, yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman sendiri. Kan maksudnya dalam mungkin apabila kita membaca tentang kisah Nabi Sulaiman AS, mungkin tu kalau ada kesempatan kita akan bincang pada masa yang akan datang lah. Maksudnya apabila kita membaca kisah Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tadi dia ada berdoa, Rabbi habli mulkan, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, kurniakanlah kepadaku al-mulku tadi. Maksudnya satu kerajaan la yang baghi li ahadin min ba'di. Jadi syaitan dia akan mewaswaskan kepada kita kan. Dia akan mewaswaskan dalam kepala kita. Tengok, ini Nabi-Nabi dan Rasul pun minta dunia. Jadi tu yang bahaya tadi tu. Maksudnya bahaya apabila kita tadi sangka buruk kepada manusia. Dan yang paling bahaya apabila kita sangka buruk kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Maksudnya kita kena maklum, Nabi Sulaiman diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir, kan, untuk menzahirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi sebagai penutupnya, kan, maksudnya apabila kita nak membincangkan tentang mulkan aziman tadi, maksudnya kita jangan lupa dia ada 4 pendapat, kan, maksudnya sebagaimana kita carahkan mulkul azim tadi tu. Jadi pendapat yang 3 tadi kita maklum, maksudnya kerajaan, betul, yang kedua pengikut, betul, yang ketiga ialah isteri, pembantu kita. Tapi ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat ni, al-mulkul azim tadi ialah an-nubuwah, iaitu kenabian. Jadi apakah maksud an-nubuwah tadi? An-nubuwah tadi sebagaimana dinyatakan oleh Imam Kushairi, al-mulkul azim dengan makna nubuwah tadi itu ialah ma'rifatul malik,
ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala kerajaan tersebut. Jadi apabila Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam dia meminta Rabbi habli mulkan, kurniakanlah kepadaku kerajaan. Jadi salah satu makna yang diminta oleh Nabi Sulaiman ialah dia minta makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita sangka dia semata-mata minta dunia itu saja kan, dan lepas tu kita sangka ada pula syaitan tadi mewaswaskan kepada kita nabi-nabi dan rasul mencintai dunia. Jadi itu salah faham kan, ataupun bisikan was-was syaitan yang menyebabkan rosaknya Bani Israel ataupun Yahudi kerana mereka tadi menghina dan merendahkan Nabi-Nabi dan Rasul. Dan salah satu lagi makna mulkan aziman tadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Qushairi ialah al-mulku ala nafsi. Maksudnya kita tadi memiliki kekuasaan ke atas diri kita sendiri, ke atas nafsu kita yang amat jahat tadi. Jadi apabila kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku, kita boleh niat, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, engkau mempunyai al-mulk, maksudnya kekuasaan, pemerintahan. Maksudnya pemerintahan, dan aku mohon daripada-Mu wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kurniakanlah daku al-mulku tadi untuk aku mengatasi nafsu amarah yang jahat tadi. Maksudnya kita malah nafsu kita ni akan menyuruh kita tadi sombong, akan menyuruh kita tadi degil, akan menyuruh kita tadi tidak beribadat, akan menghalang kita, akan menyekat kita. Jadi salah satu makna al-mulku, kan di samping al-mulku tadi ada 4 lah, maksudnya 3 ialah al-mulku zahir, maksud pemerintahan dunia kan, pengikut pembantu tentera dan isteri-isteri pembantu. Ini ialah al-mulku zahir. Tapi dalam masa yang sama al-mulku tu juga dia boleh membawa al-mulku dengan makna kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melawan nafsu amarah yang ada pada diri kita. Dan apabila kita membaca tabarakalladzi biyadihil mulku, kita niatkanlah, maksudnya kita hadirkan makna tersebut. Jadi kita bacalah dengan niat doa, moga-moga Allah Ta'ala, kita dah tahu disebabkan al-mulku berada di tangan Allah. Jadi Allah Ta'ala tak ada apa yang susah kan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa nak bagi pada siapa saja. Jadi kita mohonlah agar Allah Ta'ala bagi al-mulku tadi tu untuk kita menguasai nafsu kita, untuk kita tadi menundukkan nafsu kita, mengalahkan nafsu kita. Dan apabila kita sebut al-mulku, kita niatkan. Dan kita tak usah risau kan, maksudnya Allah tadi kulli syai'in qadir, dia boleh bagi kepada siapa saja yang nak, dan dia maha berkuasa untuk memberi kurniaan tersebut. Tiada sesuatu pun yang melemahkannya. Jadi kita saja yang kena beriktikad qadir, Allah berkuasa. Maksudnya kita kata kenapa susah sangat nak lawan nafsu, kenapa susah sangat nak baca Quran, kenapa susah sangat nak berzikir, kenapa susah sangat sembahyang sunat, kenapa susah sangat nak mentaati Allah, mentaati, kenapa isteri tadi susah sangat nak merendah diri, ataupun isteri tadi susah nak mentaati suami. Semua tu ialah kerana tidak menguasai nafsu kita sendiri. Tapi apabila kita dikurniakan dengan al-mulku, kan salah satu daripada maknanya ialah kekuasaan. Maksudnya kita boleh menundukkan nafsu kita sendiri, maka kita dapatlah menjadi manusia yang masuk di dalam golongan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kefahaman kepada kita. Jadi kesimpulannya al-mulku tadi dia boleh difahami dengan 4 makna. 3 merujuk kepada al-mulku zahir kan, dan 1 tadi dia merujuk kepada al-mulku pada diri kita sendiri. Dan itulah yang lebih penting daripada segala al-mulku yang lain tadilah. Kan pengikut ataupun kerajaan dunia ataupun itu semua kita serah kepada Allah Ta'ala sekiranya diberi kan. Tapi yang paling penting sekali kita nakkan al-mulku ala nafsi tadi. Maksudnya kerajaan untuk kita mentadbir nafsu kita sendiri. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita lah. Dari segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada saya sendirilah. Tapi saya nampak macam ada soalan ke? Jadi nanti saya akan cuba baca lah soalan daripada sahabat kita, saudara Fatah tadi. Nanti saya baca soalan tu balik semula. Lepas tu insyaAllah saya akan sama-sama lah kita bincangkan jawapannya pada esok hari. Jadi masa pun dah terlebih ni. Dari segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Jadi kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Perkara yang dimintakan kepada manusia semata kita tadi soalan daripada sahabat Fatah kita ni, kalau saya betul kefahamannya, maksudnya adakah kurniaan al-mulku tadi menjadi asbab untuk kita memberikan penghormatan kepada manusia berkenaan. Jadi kita dah bincang tadi, al-mulku tadi tu dipecahkan kepada empat sudut lah kan. Jadi persoalannya yang menyebabkan seseorang tadi yang khusus kepada orang beriman ialah yang keempat tadi tu, yang diistilahkan sebagai ma'rifah tadi. Jadi sekiranya dikurniakan dengan ma'rifah tadi, maka kita dituntut untuk tunduk kan, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dia dikurniakan dengan ma'rifah, maka seluruh makhluk kena sujud kepadanya. Dan apabila Nabi Adam terbangkit, tugasannya ialah wa'allama Adam. Maksud Nabi Adam kerjanya ialah mengajarkan ilmu ma'rifah tersebut. Jadi yang daripada kurniaan al-mulku tadi tu, yang menuntut agar kita menghormati orang tersebut ialah yang keempat tadi. Yang diserahkan dulu dipanggil sebagai an-nubuwah, tapi hari ini dipanggil sebagai al-ma'rifah. Adapun tiga lagi yang lain tadi tu, itu tidak menjadi sebab untuk kita tadi sebagai penghormatan ataupun sebagai pengagungan. Sebab yang dipandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah qulubikum. Allah Ta'ala memandang kepada hati. Maksudnya Allah tak memandang kepada jasad, tak memandang kepada harta, tak memandang kepada pengikut ataupun seumpamanya. Semua tu, kurniaan yang tiga ni, dia hanya bermanfaat sekiranya ada ma'rifah tadi. Kan, maksudnya kurniaan kerajaan, kan, pengikut, tentera, pembantu, isteri yang ramai tadi, dia hanya bermanfaat sekiranya kita bersifat seperti sifat Nabi Sulaiman yang dikurniakan dengan ma'rifatullah, yang dikurniakan dengan an-nubuwah tadi. Jadi yang menjadi sebab penghormatan ialah yang terakhir. Yang lain ni dia bergantung. Sekiranya ada yang terakhir ni, maka kita hormati kurniaan yang Allah berikan kepada dia yang tiga tadi. Tapi sekiranya tiada yang terakhir tadi, maka ketiga-tiga tadi, semata-mata tiga tadi tidak menuntut apa-apa penghormatan dan kemuliaan. Wallahu ta'ala alam. Dari itu mungkin yang kita dapat sementara sebelum takut terlupa ni. Dari itu mungkin jawapan kepada sahabat kita Fatah bin Yusuf. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Jadi selamat malam semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.